Pasangan bercinta pastinya mengimpikan saat disatukan dalam majlis ijab kabul. Biarpun begitu, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, usaha membina masjid itu terpaksa ditangguhkan. Bukannya tidak sabar, sebaliknya banyak masalah dan urusan yang bakal pengantin perlu diselesaikan hingga mereka terpaksa redha walaupun tertekan. Dilema itu dikongsi kepada Juliana Syarin. PKP mana boleh kahwin? Siapa kata tak boleh? Jabatan Agama Islam Selangor JAIS pada 20 Mac menyatakan akad nikah hendaklah ditangguhkan. Selang 5 hari, JAIS memaklumkan akad nikah dengan apa sahaja kaedah tetap ditangguhkan. Kemarin, JAIS memutuskan kebenaran bernikah akan diberikan kepada pasangan yang mempunyai alasan munasabah. Kalau saya bakal pengantin pun saya pening. Maklum balas daripada Tok Kadi amat mendukacitakan. Kata-kata pegawai pejabat agama ini pula jadi tanda tanya. Megat Ismail Megat Nasir berkenalan dengan pasangannya dalam satu majlis selepas setahun mengikat tali pertunangan pada Disember tahun lalu. Mereka sepatutnya bernikah 28 Mac lalu. Katanya jenuh menghubungi hotline JAIS tak pernah berjawab. Kita tak pernah pun nak suruh Jabatan Agama bagi kita kahwin dalam kuantiti yang ramai, buat kenduri majlis sebagainya. Bila mana kita pun faham dalam situasi sekarang ni. So kita hanya perlukan majlis, kita perlukan akad sahaja sebenarnya. Dia dan lebih 30 pasangan berada dalam satu kumpulan WhatsApp sering membincangkan apakah yang boleh dilakukan selain saling memberi sokongan moral. Macam mak saya sentiasa tanya, sebab bila mak saya duduk Perak. Okey, bila dia melihat berita bila akad nikah dibenarkan di Perak. Bila dia tanya, oh dah bolehlah nikah. Tak boleh, itu Perak saja. Ini pula kisah Nurhani Ramli, berkenalan dengan pasangan hampir 3 tahun sebelum bertunang pada Disember tahun lalu. Perancangan awal mahu disarungkan cincin pada 4 April. Batal semua tiket penerbangan keluarga sebelah lelaki dari Sabah hangus. Tukar tarikh baru 18 April pun batal apabila PKP sambung fasa 3. Akur dengan perintah kerajaan selepas berbincang dengan keluarga, dia dan pasangan akhirnya membuat keputusan untuk bernikah selepas raya nanti. Kami sepakat keluarga untuk menjadikan bakal suami saya itu sebagai mahram. Jadi untuk segala urusan tabung haji dan juga pihak Saudi, diorang memerlukan surat perakuan nikah yang asal. Yang salinan tidak boleh diguna pakai. Maka panggilan haji juga terpaksa ditolaknya. Untuk buat dokumen ni semua pun kami pun ada masalah nak ambil cuti dan macam pasangan saya daripada Sabah, dia nak post lagi, banyak memakan masa, tenaga dan kos yang tinggi. Saya takut nanti habis PKP, bila habis PKP kita semua sebu, pengantin ni semua sebu. Tertekan tapi redha. Jodoh tidak kesampaian berkali-kali tunda, ada pasangan yang akhirnya putus tunang. Saya tahu dia kecewa. Faham kan, biasalah perempuan ni ada impian dia bila jadi pengantin. Dan masa saya tulis tu dah berapa hari dia tak balas mesej saya. Dia macam mesej macam tu, macam ni, macam pendek. Dan last dia mesej saya, dia kata macam nak batalkan je. Anggap tak ada jodoh. Ada jodoh adalah. Doakanlah Allah bersama-sama orang yang sabar. Ketika ini terhidang dua pilihan. Majlis dilangsungkan dengan dihadiri tidak ramai, dijaga jarak, diikuti segala SOP. Atau kalau nak ikut arus kemodenan berlandaskan fatwa, boleh jadi pasangan yang kedua akad nikah online di Malaysia. Runtuhkan birokrasi untuk bina masjid. Islam itu mudah, jangan kita persulitkan. PKP, pengantin kekal positif. Pernikahan tertangguh tapi makin cinta. Kepada akak-akak, tolong tengokkan sikit abang tu. Angguk-angguk depan TV, depan komputer, takut-takut tengah nikah online. Juliana Syarin, TV3. Masalah dihadapi bakal pengantin dijangka diselesaikan dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Zulkifli Mohamed Al-Bakri ketika dihubungi memaklumkan perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI Selasa ini. Apa yang Jawi lakukan itu adakah diterima pakai di negeri lain? Dalam isu ini
ia bergantung kepada majlis agama negeri masing-masing. Cumanya insya-Allah saya juga bercita-cita untuk memasukkan isu ini dalam perbincangan muzakarah sesama para ashabus samahah, para mufti, untuk melihat dari sudut SOP dan prosedur yang mungkin boleh sama-sama bincang. Kepada bakal pengantin, ini nasihat beliau. Emosi yang patut kita susun dan kita aturkannya dengan tertib. Dalam arti kata lain, bagaimana kita mengawalinya. Kita melihat sesuatu itu mempunyai hikmah dan mesti ada jalan penyelesaiannya. Jalan penyelesaian ini kita syurakan, kita tanya bagaimana caranya. Saya yakin setiap tempat itu ada cara yang tertentu yang mungkin boleh diselesaikan dengan sebaiknya.